Macam sebut Alhamdulillah tu tadi. Tok Guru pun kata, bila kita belajar ni nanti, satu ketika kita berzikir akan rasa nikmat sedap. Kita sebut Alhamdulillah pun sedap. Kita duk sebut lah. Sehari beribu kali Alhamdulillah, tak rasa sedap pun, biasa je. Bila dah belajar dah empat tadi, oh macam ni rupanya, patutlah sedap sebut Alhamdulillah. Bahagian kelima, yang terakhir, sesuatu itu menjadi rahsia sebab dia ni kena takwil. Diperkatakan tentang sesuatu itu dengan kata-kata, tidak dengan keadaan. Sebenarnya nak cerita tentang satu kejadian, satu keadaan, tapi ditukar dalam bentuk kata-kata. Dia buat seolah-olah drama, padahal bukan drama. Dia nak cerita tentang kejadian, tapi dia buat seolah-olah drama. Nanti kita bagi contoh. Maka orang yang berfaham singkat lalu tegak kepada yang zahir dan berkeyakinan kepada yang diucapkan itu. Orang yang fahaman dia singkat, dia kata drama ni benar-benar berlaku. Tapi orang yang belajar, drama ni tak berlaku. Sebenarnya dia nak cerita tentang kejadian. Tetapi bagi orang yang memandang kepada hakikat itu, mengetahui akan rahsia yang terpendam. Contoh Imam Ghazali bagi Hamim As-Sajdah ayat 11, ayat Quran. Kemudian dia, yakni Allah, menuju ke langit. Ketika itu langit berupa asap. Tuhan lalu berfirman kepadanya, kepada langit dan kepada bumi, datanglah engkau kedua-duanya, wahai langit, wahai bumi, dengan sukarela ataupun terpaksa. Kedua-duanya, langit dan bumi pun menjawab, kami datang dengan sukarela. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang bodoh itu memerlukan untuk memahamkan ini kepada penentuan bahawa langit dan bumi itu hidup, berakal dan mengerti kepada ucapan itu ialah suara dan huruf yang didengar oleh langit dan bumi. Lalu keduanya menjawab dengan huruf dan suara dengan mengatakan kami datang dengan sukarela. Orang yang tak belajar, dia kata, oh memang betul lah. Suatu ketika dulu Tuhan dia cakap kepada langit, hai langit, bumi, datang kepada aku. Lepas tu langit dan bumi pula jawab dengan suara, dengan huruf bunyi dalam bahasa Arab. Ya, kami datang dengan rela. Drama kan, drama, dialog. Sebenarnya drama dialog ni tak berlaku. Tuhan nak cerita keadaan. Sebenarnya Tuhan nak cerita keadaan, tapi dia sampaikan kepada kita dalam bentuk drama. Langit dia tak cakap macam tu, bumi pun tak cakap macam tu. Dia tak ada keluar huruf sebiji-sebiji. Kalau benda alam dia bercakap dengan manusia, memang berlaku. Pokok kurma dia cakap dengan Nabi Muhammad, ya. Tapi kalau benda-benda alam dengan Tuhan, dia tak cakap. Dia tak ada bunyi-bunyi macam tu. Suara dalam bentuk bahasa Arab ke, bahasa apa ke, tak ada. Sebenarnya nak cerita tentang keadaan, nak cerita bahawa langit dan bumi ni, dia ni berada dalam kekuasaan Tuhan. Disebabkan langit dan bumi dalam kekuasaan Tuhan, Tuhan boleh buat apa saja ikut suka dia. Sikit pun tak akan lari daripada apa yang dia nak. Sebab tu dikatakan langit dan bumi ni, dia ikut je apa Tuhan nak dengan sukarela. Kalau terpaksa ni maksudnya dia ada nak melawan, tapi ni tak sukarela. Jadi dialog ni sebenarnya tak berlaku. Tak ada bunyi-bunyi dialog ni. Tak ada Tuhan cakap, datanglah kamu berdua. Kemudian tak ada pula langit jawab, kami datang dengan sukarela. Bumi pun jawab, ya kami datang. Jawab dalam bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Cina ke, tak. Dia nak cerita tentang keadaan. Dan orang yang bermata hati tahu bahawa yang demikian itu adalah kata-kata keadaan. Sebenarnya nak cerita keadaan, tapi dibentangkan kepada kita dalam bentuk kata-kata. Nak cerita keadaan dan menerangkan bahawa langit dan bumi diuntukkan dengan sendirinya kepada yang demikian, dan menuruti kepada yang diuntukkan itu dengan mudah. Maksud dia, Tuhan tetapkan apa bagi langit dan bumi ni, kamu nak putar ikut mana, panak ikut mana, ikut yang ni. Memang tak boleh melawan. Langit dan bumi ni akan sentiasa patuh, dia ikut ketetapan tu. Itu maksudnya. Dan dari inilah firman Allah Ta'ala, Al-Isra ayat 44,
Dan tidak ada sesuatu pun melainkan semata-mata memuji Tuhan dengan kemuliaannya. Maksudnya seluruh alam ni dan isinya semua memuji Tuhan. Tapi kalau makhluk macam kita memuji ada yang bersuara. Tapi benda-benda yang tak bernyawa, yang tak ada hidup, dia memuji tapi bukan dengan bersuara. Kalau kita salah faham, kita akan kata, oh, taik bintang tu dia subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebenarnya bukan macam tu. Air laut, air laut ni dia memuji Allah ni, dia subhanallah, subhanallah. Tak. Ataupun batu jalan tar tu. Batu jalan tar ni tengah memuji Allah ni, sebiji-sebiji, subhanallah, subhanallah. Bukan macam tu. Dia tak ucap subhanallah sebiji-sebiji macam tu. Orang yang bodoh itu memerlukan pada memahaminya kepada penentuan bahawa benda-benda beku itu mempunyai hidup. Segala taik bintang, segala air laut, segala batu semua ni, dia kata, oh ni hidup ni benda-benda ni, ada akal dan boleh pula bercakap dengan bahasa manusia, dengan suara dan huruf, sehingga ia dapat mengatakan subhanallah. Taik bintang, air laut, batu jalan ni boleh sebut subhanallah. Sebenarnya bukan macam itu. Dan orang yang bermata hati tahu bahawa tidaklah dimaksudkan dengan itu pengucapan lisan, bukan dengan suara, bukan dengan huruf, tetapi adanya benda itu merupakan pengucapan tasbih kepada wujud Allah, berkudus kepada zatnya dan naik saksi kepada keesaannya. Sebagaimana dikatakan, dunia yang kukuh ini menjadi saksi bahawa penciptanya itu mempunyai kebagusan pengaturan dan kesempurnaan pengetahuan. Kita tengok alam ni teratur dengan sempurna, maksudnya pencipta dia itu memang hebat, memang sempurna lah. Tidaklah itu mempunyai pengertian bahawa dunia yang kukuh kuat ini mengucapkan aku naik saksi. Bukan maksud dia bumi kita ni cakap aku naik saksi, tidak ada Tuhan selain Allah, tak. Tetapi adalah pengetahuan itu dengan dirinya sendiri dan keadaan yang meliputinya. Contoh dalam bahasa kampung kita lah, kadang-kadang orang tua-tua cakap, apalah kasut kamu ni, tarik stoking, bau dia mengaum. Bau tu mengaum. Macam mana? Bau dalam kasut tu mengaum, mana boleh. Larilah orang kan, cabut-cabut stoking tu, oh wow, boleh. Dia tak mengaum, tapi nak menggambarkan keadaan. Betapa busuknya kasut dia ni, kena kat hidung tu memang tak boleh tahan. Jadi dia kata bau tu mengaum. Bukan bau tu betul-betul mengaum. Jadi nak kena takwil. Kalau orang tak faham, kita ada bunyi ke bau ni? Kan? Atuk kata bau kasut cik ni mengaum, ada bunyi ke? Dia cari bunyi itu sampai sudah tak jumpa. Tapi kita orang dewasa kita faham, oh memang teruklah bau kasut tu. Contoh yang mudah lagi. Sedaklah kan? Masih tak mau semayang lagi, rumah dah kata pergi, kubur dah kata mari. Kita kena faham lah. Tamsilan dia nak cerita keadaan, nak cerita kamu ni dah tua kan? Semayang tak mau lagi, amal ibadah tak mau buat, badan dah sakit-sakit, darah tinggi, kecil manis, jantung semua dah ada. Nak kenalah buat amal ibadah kan? Tapi kalau orang tak faham, dia duk cari mana Tok Wan cakap rumah kata pergi. Duk dengar. Mana pergi. Pergi kubur pula. Mana mari. Dia tak ada kata-kata tu, tapi digambarkan dalam bentuk dialog. Rumah dah kata pergi, kubur dah kata mari. Yang tu pun tak faham lagi, dia gambarkan. Jadi itulah yang menjadikan dia rahsia. Jadi kesimpulan, dalam agama ni ada benda rahsia. Kenapa jadi rahsia? Sebab yang pertama, benda tu jadi tersembunyi. Akal kita memang tak sampai. Dengan jalan akal tak boleh sampai, jadi dia tersembunyi lah. Yang kedua, sebab akal boleh sampai, tapi kita tak belajar. Kalau kita belajar, baru akal kita boleh sampai. Jadi sementara kita tak belajar, tak faham ni, benda tu tetap rahsia, tersembunyi, sir. Yang ketiga, sebab benda tu disampaikan secara sindiran. Ini kaki bangku ni. Kalau budak-budak dengar, apa maksud kaki bangku ni? Dia tak faham. Secara sindiran. Yang keempat, sebab benda tu kita tak lalui lagi. Macam mana fana, macam mana bakhak, macam mana tajalli, tak sampai lagi, kita tak faham. Sekadar yang guru bagi tahu, bila dah lalui dah, baru faham. Di sementara kita tak lalui lagi, benda tu tetap kekal rahsia.
Satu lagi yang akhir, benda tu kena takwil. Tak boleh nak faham ikut yang dicakap. Rumah kata pergi, kubur kata mari, tak boleh faham macam itu. Jadi saya sekadar itu saja. InsyaAllah dalam pelajaran akan datang kita sambung lagi lah. Harap-harap boleh faham. Nak faham lebih macam kita belajar ilmu laduni hari tu, balik kena fikir lagi. Kalau harap pengajian saja, dia tak bertambah. Bila balik fikir, dia bertambah insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.